Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara buat pola bahagian belakang. Okey, buat pola jubah A-line bahagian belakang. So, jom saya tunjukkan satu persatu. Asasnya, caranya sama macam kita buat pola bahagian depan tadi. Cuma sekarang ni kita nak buat bahagian belakang. So, kita akan gunakan cara yang sama, ikut step by step, berpandukan kita punya nota iaitu dasar dan juga gambar raja. So, kita pergi kepada dasar belakang pula. Dasar depan ni kita dah siap dah tadi. Kita pergi kepada dasar belakang, ikut step by step. So, jom kita buat. Pertama sekali kita tengok arahan yang pertama, 0 ke 1 labuh baju. So, kita ambil juga macam tadi, 0 ke 1 labuh baju. Secara automatik, di sini adalah titik kosong. Okey, di sini adalah titik 0 ke 1. Tulis dekat sini 0. Okey, tulis. Dekat setiap sudut kita tuliskan dia sebagai titik 0, ikut arahan. Okey, dan sekarang kita nak cari titik 1. 1 berada di mana? 1 berada di labuh baju. Labuh baju berada di bawah. So, kita ambil berapa labuh baju kita? Labuh baju saya yang saya ada ialah 56. Okey, 56. Tetapi anda tak perlu risau bila kita dah buat bahagian depan, kita gariskan saja. Kita gariskan terus sampai ke hujung sebab sama. Labuh jubah dia sama. Okey? Dan kalau macam rasa takut sengit, so kita tandalah macam tadi juga. Okey, 0 ke 1. 56. Ikut ukuran labuh masing-masing. So, tanda. Dekat sini. Tanda. Dan garis. Cantum. Ikut garisan tadi. Okey. Cantumkan dia. Alright. Dekat sini. Nampak? Ikut garisan. Terus cantum. inci garis. Okey, nampak? Tandakan dia sebagai titik 1. Hujung. Kita gunakan hujung bahagian depan, pola depan kita gunakan di sebelah pola kita. So, yang ni sebelah lagi, bahagian sebelah lagi. Saya tunjuk dekat sini. Tak apa. Okey, macam ni. Dekat sini adalah pola depan kita. Kan? Sekarang ni kita nak buat pola belakang. So, kita gunakan bahagian kertas di hadapan. Okey? Bahagian kertas di hadapan. So, kita tarikkan pola kita ni. Kita nak buat bahagian belakang pula. So, kita tarikkan dan kita ambil bahagian belakang. Dekat sini. Okey, so kita tanda tadi 0 ke 1 kita dah siap. Sekarang ni kita pergi kepada yang seterusnya. Apa arahan seterusnya? 0 ke 2 dada bahagi 4. Arahan dia yang sama. Arahan dia yang sama. So, kita ikut. 0 di mana? Kita tengok gambar raja kita bahagian belakang. Sekarang ni kita pergi kepada bahagian belakang. 0 berada di atas, di penjuru yang kita dah tandakan tadi. Kemudian 2 berada di mana? 2 berada di bawah daripada titik 0 ni. Kita tengok garisan dia dekat mana. So, bahagian itulah yang kita nak cari. Arahan dia dada bahagi 4. So, kita tengok dada kita berapa kat sini. Contoh yang saya ada, dada 32,5 bahagi 4, kita dapat 8 suku. Daripada titik 0 ke garisan dada. So, kita tanda 0 ke 2. 8 suku tadi, nampak tak? Macam ni, kita letakkan tanda di bawah. 8 suku, tanda. Kemudian letakkan dia sebagai titik 2. Okey, di sini adalah titik 2. Okey? Alright, so sekarang ni kita pergi kepada arahan seterusnya. 0 ke 3. 0 ke 3
bahu ke pinggang. Bahu ke pinggang. Dia sebenarnya sama je. Sebab tu saya bagi tahu kalau garisan yang kita dapat ni, kita garis lurus sampai habis kertas pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia punya arahan setiap garisan tu sama. Okey? Alright, so kita tengok dulu. 0 ke 3, bahu ke pinggang. Kita tengok bahu ke pinggang kita ni berapa? Boleh ikut formula nanti yang kita berikan, dan boleh ikut formula. So bahu ke pinggang yang saya ada ialah 15 inci. 15 inci. So kita terus tanda. Tengok dekat mini pola kita, dekat mana titik 3. Titik 3 berada di bawah titik 2. So jom kita tuliskan. Kita tandakan kat situ. Daripada 0 ke 3. Macam ni. Okey, daripada 0 ke 3. 15 inci. Dekat sini tanda. Nampak? Tandakan. Dan tuliskan di situ sebagai titik 3. Okey? Titik 3. Okey. So kita dah dapat dah 0 ke 3. Sekarang ni arahan yang seterusnya 3 ke 4. Pinggang ke punggung. 3 ke 4, pinggang ke punggung. So kita tengok pinggang ke punggung kita ni berapa? Okey, ukuran pinggang ke punggung yang saya ada 8 inci. Yang ni nanti boleh gunakan standard size yang kita berikan. Okey, 8 inci. So daripada titik 3 ke 4. Okey, 3 ke 4. So tengok dekat mini pola kita bahagian belakang, dekat mana titik 3, di mana titik 4. Okey, 3 berada di garisan pinggang, 4 berada di bawah titik 3. So jom kita buat 3 ke 4, 8 inci. 3 ke 4, 8 inci. Daripada 3 daripada titik 3 ke 4. Turunkan ke bawah ni 8 inci. Dan tandakan dia sebagai titik 4. Alright, tandakan dia sebagai titik 4. Okey, clear Bila kita dah dapat dah setiap titik, kita dapat titik 0, 2, 3, 4, gariskan. Gariskan. Okey, ambil pembaris ni, gariskan. Cantumkan pada garisan tadi. Yang awal tadi kita dah dapat. So kita gariskan sahaja. Titik 2, gariskan. Okey, kemudian titik 3, gariskan. Dan titik 4 pun kita gariskan. Kat sini. Okey? So kita dah dapat dah titik. Kita dah dapat dah setiap titik. Sama juga macam bahagian depan tadi. Yang atas kali ni adalah garisan bahu. Yang kedua ni garisan dada. Ketiga adalah garisan pinggang. Keempat adalah garisan punggung. Dan juga yang bawah sekali adalah garisan labuh baju, labuh jubah. Okey, labuh jubah kita. Alright, so seterusnya kita tengok pula arahan yang seterusnya. Bahagian belakang bahagian belakang. 3 ke 4 kita dah dapat. Arahan seterusnya 0 ke 5. 0 ke 5, bahu bahagi 2, garis ke titik 6. Bahu bahagi 2, garis ke titik 6. So kita tengok dekat mini pola kita, kat mana titik 0, dekat mana titik 5. 0 berada di sudut yang kita letak tadi. Kemudian 5 berada di mana? 5 berada di hadapan. Dekat sini. 5 berada di depan. So kita nak cari ni, titik 5. Okey? Titik 5. Alright. So tadi arahan dia kata bahu bahagi 2, garis ke titik 6. Bahu bahagi 2. Kita nak cari ukuran bahu dulu. Bahu bahagi 2. Bahu yang saya ada dekat sini 14,5 bahagi 2. Kita dapat 7 suku. So kita akan ikut ukuran yang kita dah bahagikan. Okey, 7 suku. So tanda daripada 0 dekat sini ke 5, 7 suku. Tanda. Macam tu. Okey.
Kemudian arahan dia kata apa? Dekat sini tadi kita dapat titik 5. Tuliskan sebagai titik 5. Kemudian arahan dia bagi tahu garis lurus ke titik 6. Titik 6 berada di garisan dada. So kita garis. Pakai pembaris L ni. Okey, daripada 5 tengok dekat titik 5 tu, garis ke titik 6. Berada di garisan dada dekat sini. Okey, kemudian pada garisan tadi tu kita tanda sebagai titik 6. Okey, kita tanda sebagai titik 6. Okey, so seterusnya kita tengok arahan yang seterusnya. 5 kita dah dapat. Sekarang ni 6. Kita dah dapat 5 ke 7. 5 ke 7 turunkan 1 inci. Okey, arahan dia 5 ke 7 turunkan 1 inci. So kita tengok dekat mini pola mana letaknya 7. 7 tu berada di bawah titik 5. Okey, so kita buat dekat mini pola pola besar kita ni. Okey, 5 ke 7 turunkan 1 inci. Nampak tak? Kita tanda saja. Turunkan 1 inci dan di sini adalah titik 7. Okey. Kita dah dapat dah titik 7. Okey. So kita tengok arahan seterusnya. 8. Arahan dia 8. 8 titik tengah 6 ke 7. 8 titik tengah 6 ke 7. Macam mana kita nak buat? Sama juga macam bahagian depan tadi. 6 ke 7, kita tengok mini pola kita. Mana kedudukan 8? 8 berada di tengah-tengah. So kita nak cari ni dekat sini. Dekat tengah-tengah. Okey, dan cara dia anda boleh gunakan tali tip ni. Tali tip, letakkan titik 6 ke 7. Yang ni jangan silap. 5 ni kita abaikan. Kita dah tak guna dah 5. Okey, arahan dia bagi tahu 6 ke 7. So kita letakkan tali tip ke 6 dan 7. Lipatkan tali tip ni. Pastikan paras 7. Dan kita dapat titik tengah dia. Dekat sini. Okey, nampak? Dan tandakan di situ sebagai titik 8. Okey, tandakan di situ sebagai titik 8. Okey, so bila kita dah dapatkan titik 8. Okey, di sini adalah titik 8. Di tengah antara 6 ke 7. So kita tengok semula arahan yang seterusnya. Arahan seterusnya 8 ke 9. Masukkan suku inci. Okey, masukkan suku inci. So kita tengok 8 ke 9. Dekat 8, lepas tu tengok 9 dekat mana? 9 tu berada di belakang titik 8. So kita masukkan suku inci. So kena ingat dekat sini. Kalau depan tadi, perasan tak bahagian depan kita masukkan 3/4. Bila bahagian belakang kita masukkan suku inci sahaja. Ini adalah formula. Okey, formula untuk anda hasilkan baju moden. Baju kurung moden ke, baju kebaya, dress, jubah dan sebagainya. So ini dia formula yang anda perlu ingat. Okey. So yang tadi saya bagi tahu 8 ke 9 untuk badan belakang kita masukkan suku inci saja. So jom kita tulis pada kita punya pola besar ni. Di sini adalah titik 8. So kita masukkan ke belakang dekat belakang. Macam tu. Tandakan di situ sebagai titik 9. 9. Okey, 9. Sekarang kita akan cari pula 2 ke 10. 2 ke 10. 2 ke 10 dada bahagi 4 tambah 3/4. Ini formula. Memang kita kena tambah 3/4 untuk kita nak hasilkan jubah A-line. So kita tengok bahagian dada kita. Dada kita kat sini. Okey, contoh yang saya ada 32,5 bahagi 4 saya dapat 8 suku. 8 suku pastikan kita tambah dengan 3/4 inci. Okey, kita akan tambah dengan 3/4 inci. So kita tengok. Kita tengok pada kita punya pola. Dekat mana titik 2? Okey, titik 2 berada di
garisan dada. So 10 dekat mana? 10 berada di sebelah titik 6. So dekat situ lah yang kita nak cari. Titik 10. Okey, so jom kita buat titik 10 tadi. Dada bahagi 4. So dada saya tadi, bila dibahagikan dengan 4, saya dapat 8 suku. Dekat sini 8 suku. Tanda 8 suku. Ini ukuran dada. Kemudian tambah 3/4. Jangan lupa. Tambah 3/4 dekat sini. Okey, di sini. So di situlah titik 10. Tandakan titik 10. Okey, titik 10. Kemudian seterusnya kita tengok arahan yang seterusnya. 1 ke 11. So kita tengok kat mana titik 1. Titik 1 berada di labuh jubah. Bawah sekali dekat mini pola kita pun ada. Bawah sekali. So sekarang ni kita nak cari titik 11. Okey, di depan dia. Arahan dia bagi tahu 1 ke 11, bukaan bawah baju 15 inci, dalam kurungan boleh berubah. Ni macam tadi juga, macam bahagian depan. Dia kena sama. Kalau bahagian depan 1 ke 11 kita ambil 15, bahagian belakang pun sama. 1 ke 11 kena ambil 15 juga. Sekiranya badan bahagian bukaan sebelah depan kita ambil 1 ke 11 tu, katalah 16, belakang pun mesti sama. Depan dengan belakang mesti sama. Anda boleh ikut formula yang kita tunjuk dekat sini. Okey, boleh ikut formula yang saya dah bagi dekat sini untuk bawah kain, bawah bukaan baju kita. So jom kita tanda 1 ke 11. 1 di sini. So 11 dia kita nak cari dekat sini. 1 ke 11. Alright, so kita tanda 1 ke 11 berapa? Kita buat 15 inci. So tanda 15 inci. Dan tandakan sebagai titik 11. Tanda kat sini 11. Okey? Okey, alright. So kita dah siap dah 1 ke 11. Sekarang ni kita nak cari pula 11 ke 12. 11 ke 12, naikkan 1,5 inci. Sama juga macam tadi. 12 ni bahagian depan. Sama juga macam tadi. So anda boleh naikkan 1 hingga 1,5. Paling banyak kita boleh naikkan 1,5 inci sahaja. Okey, so bila kita nak dapatkan titik 12, pastikan kita garis dahulu. Macam tadi juga. Daripada titik 10, garis ke titik 11. So, anda boleh gunakan pembaris. Okey, kita gariskan dahulu. Daripada titik 10, pergi kepada titik 11. So, kalau nak dapatkan ukuran tu, boleh gunakan pembaris macam ni. Okey, cantumkan dia. Macam ni pun boleh bagi dia cantum. Terpulang asalkan kita dapat garisan tu lurus. Okey? Asalkan kita dapat garisan tu lurus. Okey, so jom kita tanda. Dan gariskan sehingga titik 11. Nampak tak? So kita akan dapat garisan yang lurus. Okey? Alright, so kita dah dapat dah. Kemudian barulah kita tanda titik 12 tadi yang kita nak naikkan berapa? Kita nak naikkan 1,5 inci. So dekat bahagian bawah ni ingat, anda boleh naikkan 1 inci hingga 1,5. So dekat sini saya nak naikkan 1,5 inci. Tandakan sebagai titik 12. Tandakan sebagai titik 12 dekat sini. So bila kita dah dapat titik 12, ambil pembaris L, ambil pembaris curve. Okey, pembaris curve kita ni letakkan daripada titik 12 ke titik 1. Cara letak pembaris begini. Pastikan yang lebar berada di sisi. Sisi tu kat mana? Sisi tu berada di titik 12. Di bahagian 1 tu adalah tengah belakang. Tengah belakang. So letak pembaris macam ni dan terus gariskan titik 12 ke titik 1. Ikut sahaja
garisan pembaris ni. Macam tu. Nampak? Okey. Bahagian bawah ni kita tak guna tau. Bila kita tak nak guna, kita lorekkan. Ini maksudnya nanti kita akan buang. Sama juga dengan bahagian depan ni tadi. Ni pun kita akan buang. So, lorekkan. Nanti kita tahu. Bahagian yang kita lorek tu kita akan buangkan. Okey? Okey, so kita pergi kepada yang seterusnya. Arahan seterusnya. Kita tengok dekat sini. Arahan seterusnya. Kosong ke A. Kosong ke A. Dekat mana kita cari? Kosong berada di sudut kertas kita. A berada di hadapan dia. Apa arahan dia? Arahan dia dekat sini. Leher bahagi 6. Leher bahagi 6. So, kita tengok ukuran leher kita. Contoh yang saya ada. Bahagian leher 14,5 bahagi 6. Saya dapat 2,5. Okey, saya dapat 2,5. So, jom saya tunjuk. Kita akan buat pada pola besar kita. Kosong ke A. 2,5 inci. Tanda. Kosong ke A. 2,5 inci. Tanda. Dan tuliskan di situ sebagai titik A. Okey, tuliskan di situ sebagai titik A. Di sini A. Okey, nampak? Okey, so selepas kita dah dapatkan titik A, kita garis sedikit ke bawah. Okey, kita garis sedikit ke bawah seperti ini. Daripada titik A ni, garis saja sedikit ke bawah. So, dapatkan garisan pakai pembaris L untuk kita dapatkan garisan yang lurus. Sedikit saja. Macam tu. Lebih kurang dalam 1 inci panjang pun tak apa. Okey, sebab kita nak cari titik B. Sebab kita nak cari titik B. Okey, so arahan seterusnya kita nampak kat sini A ke B 3/4. A ke B 3/4. So, untuk A ke B ni kita boleh gunakan formula keruk leher belakang. Okey, kita gunakan formula keruk leher belakang. So, anda boleh gunakan sekiranya anda ukuran leher anda bersaiz 14, 15, gunakan keruk leher setengah inci sahaja. Ukuran leher 16, 17, keruk leher belakang adalah 3/4. Kemudian ukuran leher 18 ke atas, keruk leher 1 inci. So, keruk leher ni sangat mempengaruhi setiap saiz. Kalau anda saiz besar, anda buat keruk leher setengah inci saja. Nanti bila dah jadi baju, si pemakai tidak selesa. Sebab biasanya orang badan besar, leher dia ada lebihan. Kita nampak kan lebihan untuk bahagian leher belakang. So, nanti bila dia pakai, tidak selesa. Akan mengakibatkan apa? Bila dia duduk nanti, baju dia nampak macam tegang dan juga tidak selesa. Kemudian akan menyebabkan bila leher belakang tu kurang daripada keruk leher yang perlu anda letakkan, akan menyebabkan baju tu akan nampak bahu dia tu ke depan. Sebab dia tak selesa, dia nak pergi ke depan sebab leher dia tu tak cukup. Okey, dan bahu dia akan nampak ke depan sedikit, tak cantik. Kena gunakan ikut formula yang kita dah berikan ni. Dan macam ukuran yang saya ada ni, ukuran saiz kecil, ukuran saiz S, saya akan ambil A ke B tu setengah inci sahaja. So, boleh tulis nota dekat situ. Okey, A ke B tu adalah keruk leher ikut formula ni. So, jom saya tulis kat sini A ke B. A ke B setengah inci sahaja. Setengah inci. A, titik A ke B. Sini. So, tuliskan dia sebagai B. Di bawah A. Di sini. B. Okey? Alright. So, kita dah dapat titik B. Kemudian, kita nak cari titik kosong ke C. Kosong ke C sama dengan A ke B. Senang je arahan dia. Tadi A ke B kita dapat berapa? Kita dapat setengah inci. So, kosong ke C ni pun samalah. Setengah inci. Kosong ke C, setengah inci. Sama. Tanda. Tanda sebagai titik C dan gariskan. Di sini adalah titik C. Dan kita gariskan. C ke B. B ke sini garis.
Okey, nampak? B ke C tu kita garis. Nampak? So, kita bentukkan. Macam dekat dalam gambar rajah mini pola kita tu. Daripada titik A ni, kita bentukkan leher kita. Pakai freehand saja, dia sedikit saja. Daripada titik A, sedikit saja kita garis. Macam tu, sikit saja. Okey, nampak? Jangan ambil separuh. Tak boleh. Nanti mengakibatkan leher pun terkecil nanti. Okey, dia sedikit saja. Okey, so kita dah siap dah bahagian leher. Sekarang ni kita tengok arahan yang seterusnya. Arahan yang seterusnya 3 ke D. 3 ke D. Mercu ke mercu bahagi 2. Ini adalah cara untuk kita buat dat. Mercu ke mercu bahagi 2. 3 ke D. 3 kita dah tahu dah. 3 berada di bahagian garisan pinggang. Kalau kita tengok mini pola kita ni. Kalau yang besar, kita tengok kat sini. Berada di garisan pinggang. Sekarang ni kita nak cari titik D. Titik D berada di dalam dekat sini. So, berapa kita nak dapat? Itu adalah ukuran mercu ke mercu bahagi 2. So, kita tengok ukuran mercu ke mercu bahagi 2 kita berapa? Ukuran yang saya ada, contoh yang saya ada, mercu ke mercu bahagi 2, 7 inci, bahagi 2 saya dapat 3,5. Okey, 3,5. So, daripada 3 inci yang tadi ni, kita dapat apa tadi? 3,5 kan? Daripada titik 3 ni, dekat sini. Okey, dekat sini. So, kita dapat berapa tadi? 3,5. Tandakan. Dekat sini. Dan tandakan dia sebagai titik berapa? Titik D. Titik D. Untuk dat ni kena tengok betul-betul. Okey, kena tengok betul-betul. Okey, so seterusnya, apa arahan seterusnya? D ke E. D ke E. Suku inci. D ke E, suku inci. So, untuk dat, paling besar anda boleh buat setengah inci. Suku atau setengah inci. Okey? Boleh Boleh faham. Tapi pastikan ukuran dat tersebut jangan melebihi daripada ukuran pinggang kita. Sebab kalau ikut kita punya jubah airline ni, insya-Allah dia tak akanlah orang kata fit pada bahagian pinggang. Cuma kita nak nampakkan baju tu cantik terletak pada badan kita. Okey? So kita akan letakkan dat. Terpulang kepada anda nak letakkan dat suku inci boleh, nak letakkan dat setengah inci pun boleh. Okey, so tulis nota kat situ. Alright? D ke E. Tengok dekat mana D. D berada di tengah-tengah. E kat mana? E berada di sebelah E. D dekat sini, kita nak cari E kat sini. Kalau kita ikut daripada mini pola kita. Okey, so jom kita tanda. Setengah inci. Ingat anda boleh letak suku inci atau setengah inci. Tandakan dia sebagai titik E. Dekat sini E. Okey. Seterusnya D ke F. D tu di tengah-tengah. D ke F. F dekat mana? F berada di depan D. Sama juga arahan dia. Suku inci. Tapi macam saya bagi tahu tadi, sekiranya anda nak letak setengah, dia kena samalah. D ke E setengah inci, D ke F pun sama, setengah inci. So kita tandakan D ke F. Setengah inci, mesti sama. Dan tandakan sebagai titik F. Tandakan sebagai titik F. Okey? Nampak tak? FDE. Okey? Alright, so arahan seterusnya D ke G. G kat mana? Kita tengok. G berada di, dia sebaris dengan D, tapi dia berada di bawah. Itu adalah titik berapa? Titik G. Okey? Titik G. So arahan dia adalah 4,5 inci labuh dat. So kena ingat, untuk dewasa, labuh dat daripada garisan pinggang adalah 4,5 inci. Okey, so macam mana nak dapat garisan yang lurus ke bawah? Anda boleh pakai pembaris L
macam ni. Garis lurus ke bawah. So kita tanda nanti. Bila kita dah garis dulu, pakai pembaris L daripada titik D. Okey, D ingat. Daripada titik D garis. Garis macam tu. Kemudian daripada D ni, berapa tadi kita nak tanda? 4,5. Daripada D, 4,5 tanda. So di situlah titik G. Okey, di situlah titik G. So tanda G. Okey, titik G. Okey, dah dapat dah titik G. Yang terakhir, arahan yang terakhir adalah H. H berada di mana? H berada di bahagian dada. Okey, di bahagian dada. Okey, kita tengok dekat situ. H ukuran bahu kemercu. Ingat tak tadi kita ada ambil ukuran bahu kemercu? So inilah guna dia. Kita nak letakkan betul-betul mercu tu pada bahagian dada kita yang paling tinggi. Tetapi untuk dad ni kita buat hanya bahagian belakang saja. Depan tak perlu buat dad. Okey, belakang sahaja kita buat dad. Alright, so kita tengok mana dia labur mercu kita. Ini dia labur mercu saya. 9,5 inci. Kita nak ukur daripada mana? Kita akan ukur daripada garisan bahu. Tengok pada kita punya mini pola. Okey, daripada garisan bahu. So dekat sini saya dapat berapa? 9,5 inci. Okey, 9,5 inci. So dia sebenarnya macam ni. Untuk bahagian labur mercu ni, sekiranya kita ada buat dad pada bahagian depan, kita kena ikut betul-betul ni labur mercu ni 9,5. Kalau kita buat daripada dad depan, bermaksud daripada bahu tu kita akan turunkan 9,5 dan di situlah paras dad kita, tanda. Tetapi kalau kita nak buat untuk dad pada bahagian belakang, kita boleh ikut formula yang sama ataupun kita ikut paras dada. Kalau anda perhatikan dekat dalam kita punya mini pola. Okey? So, saya akan tunjukkan dekat sini. Labur mercu daripada bahu kat sini. Kita tengok agak-agak daripada tengah ni. Turunkan berapa tadi? Labur mercu kita 9,5. Tanda dekat sini. Tanda macam tu. Okey. So di sini adalah titik berapa tadi? Titik H. Dan bila kita dah tanda daripada titik D. Titik D juga daripada titik D ambil pembaris L, pastikan betul-betul lurus. Dan kita akan tanda, naikkan ke atas sehingga garisan yang kita buat tadi, titik dekat sini. Okey, dan tandakan dia sebagai titik apa tadi? Titik H. H kat sini. Okey, so kita dah dapat dah bentuk dad. Kita bentukkan saja. Daripada F pakai pembaris lurus, F garis terus kepada H. Dan G, E garis terus kepada H. Dia jadi bentuk macam ni. Nampak? Kemudian yang bawah pun sama. E pergi kepada G. Inilah dinamakan dad. Kemudian F pergi kepada G. Macam tu. So inilah bentuk dia. Okey? Sebab apa dipanggil dad? Bahagian dad ni nanti masa kita dah gunting kain, bahagian dad ni nanti kita akan tutupkan dia. Kita akan jahitkan dia ikut bentuk yang kita buat ni. Okey, ikut bentuk yang kita buat. Okey. So jelas Sekarang kita dah siapkan dah, saya tunjuk kat sini kita dah siapkan dah pola depan dan juga pola belakang. Okey, pola depan dan juga pola belakang. So anda boleh tengok dekat sini pola depan kita dan juga pola belakang kita yang telah disiapkan. Okey. Saya harap anda dapat buat dengan mudah ikut panduan yang telah kita tetapkan. Okey. Ini pola depan, ini pola belakang kita. So, pola belakang tu kita perlu samakan juga dengan bahagian depan. Nampak tak kat bahagian depan kan kita masukkan dekat sini berapa? 3/4. Kemudian belakang ni pun sama.
Sekiranya bahagian depan kita masukkan 1/2 inci, belakang pun sama. Macam yang saya cakap tadi, untuk bahagian pinggang kita boleh masukkan 1/2 inci atau 3/4, belakang pun sama, 1/2 inci atau 3/4. Tapi pastikan depan dengan belakang sama. Jika bahagian depan kita ambil 3/4, bahagian belakang pun sama, kita ambil 3/4 dekat sini. Okey, nampak? Kemudian kita akan gariskan. Macam tadi juga kita akan ambil pembaris curve. Gunakan yang belakang ni. Okey, gunakan yang belakang ni. Terus ke garisan pinggang. Macam tu. Okey. Kemudian bahagian punggung ni pun, bila kita dah dapat bahagian depan, so bahagian belakang kita terus tanda saja. Sebab kita dah tahu dah ada lebihan. Okey. Terus daripada garisan pinggang, garis ke garisan punggung. Gunakan pembaris curve yang sebelah lagi. Kalau tadi bahagian atas kita guna macam ni. Okey? Tengok betul-betul Bahagian pinggang ke punggung kita guna yang dekat sini pula. Sebab pinggang ke punggung kita berbentuk. Dia berbentuk macam ni. Nampak? Okey? Kemudian bahagian ni kita lorekkan, kita tak nak. Yang ni kita akan buangkan. Okey? Dan satu lagi, bila kita dah dapat garisan ni, kemudian kita gariskan daripada titik A ke 7. A ke 7. Ni bahagian bahu kita ni. Jatuh bahu. So, kita gariskan. Okey, boleh? Dan yang terakhir kita bentukkan 7 ke 9. 9 ni yang kita masukkan 3/4. Pakai pembaris lurus. Kemudian daripada titik 9 ke 10, pakai pembaris yang lengkung ni. Dalam dia. Macam tu. Bentukkan. Okey, nampak? So, dah pun siap dah pola kita. Okey, inilah dia hasil pola kita. Depan dan juga belakang. So, kat situ boleh tulis pola belakang. Dekat sini. Pola belakang. Pola belakang. Okey, pola belakang. Dan kita akan jumpa pada video yang seterusnya. Kita akan tunjukkan bagaimana cara buat pola tangan cuff. Dan kita akan jumpa pada video yang seterusnya.